Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aina Balkis binti Imran dari kelas 6B4. Saya ingin membentangkan Geografi SEM 1 2022. Jelaskan jenis-jenis tenaga dalam sistem bumi. Yang pertama, tenaga graviti. Tenaga yang dimiliki oleh bumi untuk menarik sesuatu jisim dari atas ke bawah, ia bergantung kepada saiz jisim dan ketinggian jisim itu. Yang kedua, tenaga kinetik. Terhasil akibat pergerakan sesuatu jasad, bergantung kepada hal laju pergerakan. Semakin laju pergerakan sesuatu jasad, semakin tinggi tenaga kinetik yang terhasil. Yang ketiga, tenaga potensi. Tenaga keupayaan yang dimiliki dan disimpan dalam sesuatu jasad kerana kedudukan dan keadaannya. Contoh air sungai. Semakin banyak isi padu air sungai, semakin besar tenaga potensinya. Yang keempat, tenaga haba. Tenaga kepanasan sesuatu jisim yang diukur dalam unit darjah Celsius. Tenaga haba terbahagi kepada dua, iaitu tenaga haba rasa dan tenaga haba pendam. Tenaga haba rasa iaitu tenaga haba yang terkena sesuatu permukaan sehingga permukaan tersebut menjadi panas. Tenaga haba pendam iaitu tenaga yang terkandung dalam sesuatu jisim sehingga dibebaskan. Bagaimanakah tenaga suria mempengaruhi aktiviti manusia di kawasan tropika lembap? Yang pertama, pertanian. Di kawasan tropika lembap, penerimaan bahan suria sepanjang tahun, panas sepanjang tahun, menggalakkan kegiatan pertanian dijalankan sepanjang tahun. Pelbagai jenis tanaman tropika dapat ditanam seperti getah, kelapa sawit, padi, koko dan sebagainya. Yang kedua, pembalakan. Suhu yang tinggi sepanjang tahun, purata 27 darjah Celsius dan hujan yang lebat sepanjang tahun di kawasan tropika lembap menggalakkan pertumbuhan hutan hujan tropika. Pelbagai spesies pokok kayu keras seperti meranti, keruing, balau dan cengal tumbuh di kawasan hutan tersebut. Keadaan ini menggalakkan kegiatan pembalakan di kawasan tersebut. Yang ketiga, perikanan. Penerimaan bahan matahari yang sederhana di kawasan tropika lembap menggalakkan pertumbuhan plankton, menggalakkan perbiakan ikan. Kegiatan perikanan dijalankan dengan giat di kawasan tropika lembap. Yang keempat, penternakan. Di kawasan tropika lembap, kegiatan penternakan dapat dijalankan sepanjang tahun. Penerimaan bahan suria sepanjang tahun akan menggalakkan pertumbuhan rumput. Yang kelima, perindustrian. Bahan matahari dapat mempengaruhi beberapa jenis industri. Ikan kering dan tembakau memerlukan bahan matahari untuk tujuan pengeringan. Akhir sekali, yang keenam, pelancongan sukan. Penerimaan bahan matahari sepanjang tahun di kawasan tropika lembap menggalakkan kemasukan pelancong sepanjang tahun. Pelancong-pelancong terutama dari negara yang mengalami musim sejuk akan melancong ke kawasan tropika.